mereka. Jadi bila kita lihat kesan-kesan penciptaan Allah yang maha sempurna ini, ia adalah memerlukan kepada kita untuk meneliti, memahami, melihat di sebalik keindahan dunia yang hebat ini adanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mencatur segala perkara tadi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, iaitu dengan baca Al-Quranul Karim. Baik, yang kedua tadi kita dapat lihat bahawa ketersembunyian Allah itu sebenarnya ditunjukkan oleh kejelasan segala contoh fenomena perkara yang berlaku keliling kita, yang memberikan impak kesedaran dalam diri bahawa adanya Allah SWT yang mencatur, yang mentadbir, yang memiliki segala-galanya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, bila Allah nyatakan dalam ayat yang pertama untuk renungan kita pada malam ini, khalaqas samawati wal arda bil haqq, Allah menciptakan langit dan juga bumi dengan kebenaran. Kebenaran ni maksudnya apa, tuan-tuan? Kalau seseorang itu berkata, saya berkata benar, contohnya saya berkata benar, maknanya saya berkata dengan betul, saya tidak menipu. Tapi kalau seseorang itu berkata, saya membuat keputusan yang benar untuk semua, bil haqq, maknanya keputusan yang adil. Begitu juga kalau kita sebut sebagai contohnya dalam perkataan lain, kata Syekh Dr. Ratib Nabulisi berkenaan haq ini, kultu sidqan, kultu haqqan, aku berkata yang benar, maknanya aku berkata benda yang betul, benda yang benar. Haq itu dalam Quran mengambil wajah yang berbagai-bagai, makna yang berbagai-bagai, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila Allah nyatakan di sini perkataan khalaqas samawati wal arda bil haqq, kebenaran inilah yang telah berpaksi dalam diri para sahabat, sehingga tidak mungkin mereka digoyangkan sedikit pun, tidak mungkin mereka diperkotak-katikkan sedikit pun. Sebagai contohnya kita dapat lihat kehidupan para sahabat ni, contoh yang terbaik untuk kita ikuti, tuan-tuan. Maafkan saya kepada tuan-tuan yang menonton tadi, terputus, ada gangguan teknikal, saya masuk ke bahagian yang baru ni. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh sambungkan perbincangan yang kita lakukan sekarang ni, iaitu bila kita perhatikan, tuan-tuan dimuliakan sekalian, ya, sahabat yang hadir pada malam ni, Syarinda Abdullah, Zairin Zabidi, sahabat saya pun ada menonton, Nurullah Ibrahim, Faris, Misbah, Jihadin, Noril Is, bukan peminat tetap dalam Facebook ni, terima kasih Noril ya, Eton, Jihadin, Rosmaida, semua sahabat yang hadir, Faris, Misbah, maafkan saya tak dapat sebut semua nama yang ada. Jadi kalau menyebut tentang perkataan hak ini, para sahabat yang berpaksikan kepada hak ini tak boleh diubah sedikit pun kehidupan mereka. Antara sahabat yang mulia yang saya nak rujuk pada malam ni, dan pernah tuan-tuan bertanya kepada saya tentang sahabat yang mulia ni dalam soalan yang lalu, siapakah sahabat yang telah meninggalkan 80,000 dirham di rumahnya, di hadapan anjung rumahnya, ambillah siapa yang perlukan, tak payah tanya saya, ambil siapa yang perlukan, ambillah sebagaimana dia nak. Sahabat ini, tuan-tuan, sahabat yang sangat mulia, dia merupakan sudusul Islam. Beliau ni dipanggil sebagai 1/6 daripada Islam. Siapa, tuan-tuan? Kita baca dalam kitab Hilatul Awliya, Al-Isabah, Vitamin Sahabah, Usulul Ghaba, Hayatus Sahabah. Ini kitab-kitab penting yang menjadi rujukan dalam menceritakan kehidupan para sahabat. Sahabat ini masuk Islam yang ke-6. Dia merupakan seorang keturunan hamba. Ketika Sayyidina Ali menceritakan mengiringi jenazahnya dikebumikan pada zaman Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali kata, rahimallahu rajul, Allah merahmatinya, laqad aslama ta'ian wa hajara raghiban wa 'asha mujahidan. Moga Allah memberkati sahabat ni, dia masuk Islam dengan bersungguh-sungguh, ta'ian maknanya dengan ketaatan, wa hajara raghiban, dia berhijrah dengan kehendak dia, pilihan dia, kesungguhan dia, dan mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Dan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu satu hari bila mengenang jasa al-awwalin as-sabiqin masuk Islam, masa baginda menjadi khalifah, beliau telah minta kepada sahabatnya supaya buka baju dia. Dan ketika dibuka baju dia, Sayyidina Umar pun sebab menangis. Sayyidina Umar melihat. Tapi tidak, tuan-tuan, sahabat yang mulia ini yang saya nak cerita, yang tuan-tuan pernah cerita, tanya pada saya siapakah orangnya ini. Beliau ni keimanan dan mungkin tak boleh digoyang langsung, tuan-tuan. Dia ketika dijemur di tengah padang pasir yang panas di Mekah itu bersama dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sampai dijemur waktu zahirah, waktu lepas zuhur yang panas memuncak di padang pasir ini, tuan-tuan, dijemur dia, diikat dia pada besi. Dia tukang besi, tuan-tuan ya, hamba ni tukang besi, sehingga yang memadamkan bara api yang dinyalakan di bawah itu hanyalah lemak-lemak di badan dia, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan, ni bayang, tuan-tuan, sahabat ni yang ke-6 masuk Islam. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Nama beliau ialah Khabbab bin Al-Arat.
radhiyallahu anhu arda. Bukan Khabib Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat. Kisahnya kalau kita lihat Hilyatul Awliya, dalam Isabah, dalam Uzul Ghabah, dalam Hayatus Sahabah, memang sahabat yang sangat genuine keimanannya, berpegang pada hak yang kita cerita ni tuan-tuan. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ini mizannya, neracanya, bahawa keimanan para sahabat ni, neraca mereka adalah hidup mati kerana Allah. Mereka bukan seperti sebahagian daripada orang Islam ini yang lahirkan dalam keadaan baka kemudian mengharap pada Allah ihsan. Amalnya tak sebab apa, tak apalah, besok ke akhirat besok boleh lebih kurang dengan Allah lah. Saudara, tinggalkan riba saudara, tak apa, besok ke akhirat besok boleh salam-salam dengan Allah. Saya pernah dengar dengan telinga saya orang berkata demikian tuan-tuan. Dalam kedarhakanya kita jawab macam tu. Dalam kitab Jawahirut Tauhid, pengarangnya mengatakan bahawa bila Allah menyatakan wa'lamu anallaha syadidul iqab wa annahu huwal ghafurur rahim. Kenapa Allah dahulukan iqab dulu, seksa dahulu, kemudian baru datang rahim, rahmatnya. Menunjukkan kepada kita dengan Allah jangan main lah tuan-tuan. Jangan main dengan Allah SWT. Azab Allah itu ganas, dahsyat, menakutkan. Dan ketahuilah walimu bahawa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka balik kepada kisah sahabat bernama Khabbab bin Al-Arat ini. Beliau merupakan orang Arab dari Najd. Tiba-tiba dalam satu perjalanan, dia, keluarganya telah ditawan oleh perompak padang pasir, harta mereka dirampas, wanita-wanita mereka diperhambakan, yang lelaki pun dijual sebagai hamba. Maka jatuhlah Khabbab bin Al-Arat ini tangan ke tangan sehingga dibeli oleh seorang wanita yang derhaka di sisi Allah, yang menderita di akhirat dalam nerakanya. Namanya Ummu Anmar. Ummu Anmar, alif nun mim alif ra. Adiknya nama Siba'. Siba' ni nama binatang buas tuan-tuan. Orang Arab ni style mereka dalam penjenamaan, branding anak-anak, dia bagi nama dia nama yang ganas-ganas. Asad, Kalb, Zi'ib. Ini nama-nama binatang buas tuan-tuan. Fahad. Fahad ni maknanya burung hantu, ganas, carnivorous. Tapi kalau nama pekerja-pekerja dia panggil lembut. Salim, Zaid. Jadi pekerja-pekerja dia disebut nama-nama yang lembut, lunak. Tapi kalau nama dia nama yang ganas. Kerana orang Arab dahulu sebelum Islam, mereka adalah penyenayar, suka bergaduh. Maka kalau dikirim nama itu kepada musuh, namanya burung hantu, orang pun takut. Namanya Siba'. Siba' ni maknanya binatang carnivorous tuan-tuan, maka orang pun takut. Ini gelagat orang Arab sebelum Islam. Maka tuan-tuan, Siba' dan juga kakaknya Ummu Anmar ni adalah mereka yang sangat celaka di sisi Allah SWT. Kerana wanita ini bila beli Khabbab, budak ni pada waktu itu usianya lam yablugh al-hulum. Dia belum balik lagi pada waktu itu, diperdagangkan macam kisah Nabi Yusuf yang kita akan baca dalam surah Yusuf nanti tuan-tuan. Maka akhirnya Khabbab bin Al-Arat ni bertukar tangan sampai ke tangan Ummu Anmar. Wanita ini melihat kebijaksanaan ada pada wajahnya, tengok latar belakangnya, IQ-nya tinggi. Dia cakap, budak ni, kamu ni hamba ke? Tak, saya bukan hamba. Saya dengan ayah saya, mak saya telah terpisah dalam rombongan itu. Mereka menangkap yang perempuan diperhambakan dan kemudian saya ditangkap, saya jatuh ke tangan puan. Itu ceritanya, saya bukan hamba. Tapi manalah hati keras manusia ni nak lepaskan dia tuan-tuan. Tambahan pula nampak budak lelaki ni bijak, maka dia hantar budak ni pergi ke kelas untuk belajar membuat baju besi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka cantiklah hasil tangannya, kemas, dia boleh buat pedang yang cantik. Ramailah orang beli pedang daripada Ummu Anmar ni. Jadi kaya raya dia tuan-tuan, dengan titik peluh budak lelaki yang sebenarnya bukan hamba ni diperhambakan. Tiba-tiba bila datang Islam, budak ni hatinya lembut, hatinya mulia. Orang muda ini masuk Islam, mengucap syahadah dia tuan-tuan. Maka ramailah orang bising mengatakan pada Ummu Anmar bahawa hamba engkau masuk Islam. Adik Ummu Anmar ni bertukar menjadi singa yang ganas, bengisnya. Datang dipukulnya Khabbab ini, budak muda yang merupakan pekerja mereka ni. Majikan ni pukul pekerja ni tuan-tuan bersungguh-sungguh. Dijemurnya di padang pasir, minta dia kembali kepada agama datuk nenek moyang. Dia menolak tuan-tuan. Dan Ummu Anmar ni adalah seorang wanita yang celaka tuan-tuan. Dia ambilnya bahan untuk membuat besi yang digunakan oleh pekerjanya itu, disetrikanya kepala Khabbab ini sampai pingsan dibuatnya tuan-tuan. Siba' ni pula menarik budak ini, digantungkan di atas besi dan kemudian dipanggangnya tengah padang pasir yang panas itu. Api dinyalakan di bawah, dibakar hidup-hidup tuan-tuan, demi untuk memesongkan, mengembalikan dia kepada cara hidup lama, akidah yang songsang tu tuan-tuan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Akhirnya Khabbab pun dimerdekakan. Tuan-tuan tahu siapakah lelaki yang merdekakan, lelaki yang mulia yang telah merdekakan, yang Allah sebut namanya bersama dengan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam hijrah itu. Teka-teki nanti tuan-tuan carilah siapa ya. Maka Khabbab bin Al-Arat ini akhirnya berhijrah ke Madinah.
Dan sebelum berhijrahnya dia telah berdoa ke atas perempuan, da'a ala hadhil mar'a sayyi'ah, dia mendoakan kecelakaan buat majikannya perempuan Ummu Anmar yang telah pun membakarnya, menstrika kepalanya itu, tuan-tuan. Maka akhirnya Ummu Anmar ni mendapat balasan di dunia lagi, iaitu kepalanya mengalami pening yang luar biasa, sakit luar biasa, sehingga tiada cara lain untuk menghilangkan pening itu, disuruh anak-anaknya untuk pukul kepala dia dengan besi panas, ketuk kepala dia dengan besi panas. Itulah cara untuk melegakan, sampai gugur rambut-rambutnya, tuan-tuan. Ini kena kanser agaknya wanita yang cukup celaka di sisi Allah dan Rasulnya ni, tuan-tuan. Akhirnya mati di dalam keadaan hina seperti itu kerana menghina seorang sahabat, menganiaya orang mulia ini, tuan-tuan. Manakala adiknya Sibak itu mati dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi yang Nabi kasih, yang mati juga dalam perang Uhud itu akhirnya. Tuan-tuan ni boleh kasihan. Khabbab ini akhirnya bila Islam dijulang, dia menang, dia ikut banyak pertempuran dengan Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali menyayanginya kerana dia as-sabiqin al-awwalin, antara as-sabiqin al-awwalin. Maka dilimpahkan kepadanya harta kekayaan yang banyak sekali. Tetapi tiap kali menerima harta diberikan oleh khalifah ini, dia menangis, tuan-tuan. Dan dia berkata, Mus'ab bin Umair lebih baik daripada aku, tapi dia mati belum melihat benda ini semua. Tak sempat melihat pulangan datang. Dengan sebab itu aku tidak berhak untuk dapat segala harta ini, kata Khabbab. Khabbab akhirnya telah mengambil semua wang yang dia ada, letak depan rumah dan mengatakan kepada siapa di kalangan orang Islam yang memerlukan, ambillah wang ini. Satu-satu masa kadang-kadang ada di depan rumahnya sebanyak 80,000 dirham. Ni soalan yang ditanya pada saya. Ghaba'ani hazil fikrah. Saya terlupa, tuan-tuan, benda ni. Allah melakukan dosa menghilangkan maklumat. Saya pernah baca kisah ni dahulu 20 tahun lalu, tapi lupa, subhanallah. Terima kasih ya tuan-tuan ingatkan saya untuk mencari nama sahabat yang mulia ni. Ini sahabat-sahabat Nabi yang berpegang kepada paksi al-haq. Mereka tidak akan la yatazahzah, mereka tidak akan bergoyang sedikit pun. Mereka tidak akan meninggalkan Islam walau apa cara sekalipun. Mereka tetap akan pegang kepada Islam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi bila Allah menciptakan ini dengan kebenaran, kalau seseorang berkata kepada kita diulang banyak kali, saya cakap betul ni tau, ni barang saya jual pada awak je, saya bagi harga semikian. Kalau dia cakap 3-4 kali, takkanlah kita nak kata dia pembohong, tuan-tuan. Tentulah kita akan yakin dengannya, bukan? Kerana dia berkata dengan penuh semangat, intonasinya dia buktikan pula dengan resit dia beli, maka kita pun rasa Allah, orang ni memang sungguh-sungguhlah tak menipu aku, nampaknya. Ini kan pula kalau Allah, tuan-tuan. Ini kan pula kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah mengatakan kebenaran itu merujuk kepada kebenaran. Semua diciptakan dengan mizannya, dengan neracanya yang sangat kompleks dan sangat teliti, dan kita tidak akan mendapati padanya sebarang kerosakan, sebarang keaiban, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan kemudian Allah menyatakan dalam ayat ini, yukawiru layla ala nahar wa yukawiru nahara ala layl wa sakhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajin musamma ala huwal azizul ghafar. Allah jadikan malam masuk ke dalam siang, siang masuk ke dalam malam, dan matahari diterbitkan, semuanya dengan bulan, semuanya mengikut jadual ditetapkan. Dia adalah penguasa yang sangat hebat, perkasa dan maha pengampun. Tuan-tuan, bila Allah menyebut perkara ini semua, menampakkan kepada kita keterdepanan Quran itu sebagai satu mukjizat yang bersifat ilmu. Kerana Quran telah menggunakan perkataan masuk. Dan bagi mereka yang memahami bahasa Arab, secara automatik bila menyebut perkataan yukawir ini, ia merujuk kepada bulatnya bentuk permukaan bumi, tuan-tuan. Allah tidak perlu menyatakan bumi ini bulat 1400 tahun ketika Quran diturunkan. Kerana akal manusia pada masa itu sentiasa berfikir bahawa bumi ini terhampar. Kalaulah Nabi menyebut perkataan bumi ini bulat, globe, seperti sfera seperti itu, tentulah orang musyrikin lebih berpesta untuk mengecam dan menghina Nabi SAW. Jadi Al-Quran turun untuk bahasa itu, dan kita sebagai umat Islam, dia seru ijaznya, kata Syekh Muhammad Ratib An-Nabuli Sibi, itu juga Syekh Qutb berkata, kita menjadi bangga kerana setiap hari, setiap detik akan terbukti kesempurnaan kebenaran Islam itu makin terselah. Kerana penggunaan yang dia ambil dari Quran ini merujuk kepada bahasa yang disasihkan dengan perkembangan sosiolinguistik manusia. Macam saya pernah umpamakan kepada tuan-tuan fiqhulogahnya. Satu masa dahulu manusia mungkin menyebut perkataan tandas itu dengan nama JAMBAN. Tapi lama-kelamaan mereka merasa mungkin tak serasi. Bila mereka makin maju, tukar perkataan itu jadi TANDAS.
Kemudian mereka merasakan macam bunyinya tak berapa best, tukar pula jadi bilik air. Kemudian bila maju lagi, bilik air pun nampak macam tak ada tamadun, ubah pula jadi perkataan toilet. Toilet pun jadi tak sedap. Mana ada kaki air kita jumpa perkataan toilet. Mereka guna perkataan washroom, lepas tu pergi pada restroom. Ini penggunaan bahasa manusia yang lemah. Dia berubah, padahal bendanya sama saja. Tapi bila Quran, dia menggunakan satu perkataan, menyelinap di sebaliknya, terdapat di sebaliknya hakikat yang makin hari makin kita faham. Oh, macam ni maksud dia. Mana perkataan itu 1400 tahun dulu sampai ke sekarang sentiasa mempunyai di sebaliknya makna-makna yang baru yang menyebabkan kita rasa bersyukur jadi orang Islam. Kerana Al-Quran ini datang dengan dua perkara, tuan-tuan. Hikmah dengan ilmu. Hikmah maknanya keserasian, mengikut pada waktu, dan ilmu yang dibawa itu adalah ilmu yang murni, yang baik. Sebab itu di hujung ayat ini Allah membawakan perkataan, Ala huwal azizul ghafar. Aku cerita pada kamu bintang bulan yang kamu nampak ni, dan ada jauh lagi yang kamu tak nampak. Rupanya sistem galaksi yang kita miliki ni ada beratus-ratus lagi, tuan-tuan. Dan ulama kata berjuta nilai je. Jumlahnya bukan ribu lagi, juta. Sistem macam kita ni, bumi dengan keliling matahari ni, ada sistem matahari lain yang lebih besar dari matahari. Ada matahari 100 juta kali lebih besar dari matahari yang kita ada. Bayangkan, tuan-tuan, ini semua berlaku dengan sia-sia ke, tuan-tuan, ni mulia Allah sekalian? Jadi bila mata kita makin hari makin nampak kebenaran cerita daripada Al-Quran ini, dari sudut astronominya, dari sudut falaknya, dari sudut sains bintang, sains bulannya, tuan-tuan, maka hati kita makin bertambah iman kepada Allah. Dan di hujung ayat ini Allah menyatakan, Ala huwal azizul ghafar. Walaupun aku berkuasa mencipta ni semua yang mengagumkan kamu, tapi jangan lupa aku ni pengampun pada kamu. Ya Allah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam fasa kemanusiaan, humanity, satu bangsa yang besar, yang kuat, sebutlah mana-mana negara, China, Amerika, bila mereka menjadi kaya, menjadi kuat, apa kata-kata di hujung? Orang Islam ni tidak layak duduk kat sini, orang Islam tak boleh duduk sini, Quran ni kena diubah. Sombong, tuan-tuan ni mereka rasa. Tak ada pun kata-kata nak menyebut terima kasih orang Islam, sebahagian daripada kami datang menyumbang untuk kami, kamu juga bekerja untuk kami, kita beza-beza. Tak ada. Semua orang di dunia ni sombong, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Tapi Allah dengan keperkasaannya luar biasa, memiliki segala-galanya itu, di hujung Allah sebut, aku berkuasa, tapi aku juga pengampun pada kamu, tahu kalau kamu kembali kepada aku. Jadi ini ayat walaupun turun 1400 tahun lalu, tapi nafasnya masih serasi sampai ke hari ini, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Kemudian Allah menyatakan, khalaqakum min nafsin wahidah, thumma ja'ala minha zawjaha wa anzalakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Dia menciptakan kamu dari satu, kemudian daripadanya dijadikan pasangannya iaitu Hawa, dan dia menurunkan 8 haiwan untuk ternak untukmu. Jadi daripada ayat ini, kata para ulama tafsir, Hawa itu diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam, sebahagian daripada Nabi Adam. Ini hadis yang ramai orang menyatakan bahawa istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhilin awaj fa in zahabta qawamtahu kasartahu wa in taraktahu ma zala awaja fastausu bin nisa'i khaira. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis sahih, ciptakan orang perempuan itu daripada tulang yang bengkok, maka kalau kamu pergi untuk mengasarinya, patahlah ia. Kalau kamu tinggalkan ia, biarkan ia terus bengkok. Ini mengandungi banyak maksud lah, tuan-tuan. Ini dari sudut majaznya, bukanlah maksudnya orang perempuan tu cipta tulang rusuk yang bengkok daripada seorang lelaki. Bukan itu maksudnya, kerana ada hadis lain yang menjelaskan bahawa maksud kat situ adalah orang perempuan ni dia perlu kepada kerajaan, dia bimbing dengan kasih sayang, disayangi. Ada setengah ahli falsafah mengatakan bagaimana kita pegang kucing dibelai, maka begitulah kita kena belai isteri kita, mendengarnya, bagi masa untuknya. Kerana bukan semata-mata duit ataupun kebendaan yang diperlukan, kasih sayang, tunjukkan. Dan itu Nabi SAW adalah sebaik-baik contoh untuk diikuti. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia adalah paling baik pada isteri, aku manusia paling baik pada isteriku. Tak perlulah kita melihat individu tertentu dengan kita merasakan dia lebih sempurna daripada Rasulullah, tuan-tuan. Bacalah kisah Rasulullah untuk kita lihat, teladani, ikuti. Contohnya buku yang saya galakkan tuan-tuan miliki, namanya Kenali Rasul Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenali Rasulullah lebih dekat. Kenali Rasul Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ni pun ada CD yang saya sampaikan tentang bagaimana kita nak meneladani, mengikuti kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita tak perlulah menunjukkan kita yang terbaik dengan pasangan kita, nak kena lakonkan pula, tak perlu. Takut jadi macam hipokrit, tuan-tuan. Baik kita kembalikan hidup ni kepada Rasulullah, itu contoh terbaik, bukan kita. Jadi dalam ayat ini menceritakan bahawa nikmat penciptaan perempuan daripada lelaki dan daripada keduanya itu berkembanglah manusia menjadi jumlah yang ramai, mempunyai bangsa yang berbagai-bagai. Kita tahu bangsa-bangsa ini dalam kisah kemanusiaan selepas Nabi Nuh AS, maka anak-anak Nabi Nuh itu mempunyai rupa Sam, Ham, Yafith. Ada yang menjadi bapa kepada orang-orang Afrika, bapa kasar sangat bunyi, bapa kepada orang Afrika kulitnya hitam. Ada pula yang bapa kepada orang Eropah, rupanya putih, segar, hidungnya mancung. Ada bapa kepada orang Turki, bapa kepada orang Asia. Maka itu asal usul kepada penciptaan manusia mengikut kabilah, mengikut bangsa yang asal selepas zaman Nabi Nuh AS. Jadi ini menunjukkan kepada kemukjizatan Quran. Menceritakan benda ini, kata Syekh Wahbah Zuhaili, dalam 3 peringkat. Yang pertama, penciptaan Nabi Adam. Manusia bukan daripada evolusi seperti yang disebut oleh setengah saintis daripada air. Memang Al-Quran mengatakan inna khalaqna, kami menciptakan setiap benda itu daripada air, bahawa setiap benda itu berasal daripada air. Bukan maksudnya daripada mikroorganism berkembang evolusi, kemudian ada tangan, ada begitu, kemudian jadi beruk. Tak. Kita orang beriman, kita baca Al-Quran, asal manusia daripada Nabi Adam AS. Kalau ikut kepada perbincangan para geologi, membuktikan bahawa asal usul manusia ni dalam tempoh lebih kurang 100,000 tahun daripada asalnya, ataupun setengah mereka mengatakan 10,000 tahun. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, daripada ayat ini menunjukkan kepada kita tentang dari sudut faktanya mukjizat penciptaan manusia. Yang pertama Nabi Adam, kemudian daripada Adam ini jadi Hawa, kemudian daripada mereka berkembang biaklah keturunan yang ramai. Ini adalah bukti penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita dapat lihat dalam ayat ini Allah menjadikan binatang ternak itu 8 kategori. 8 kategori yang dimaksudkan di situ adalah nombor 1 sekali unta, lembu, kemudian kambing, kemudian kibash ataupun biri-biri. Ini kategori haiwan ternak yang kamu boleh naiki sebagai tunggangan dan kamu boleh makan, boleh dikorbankan. Ini binatang-binatang dimaksudkan sebagai binatang korban. Rusa satu nikmat Allah untuk dimakan, tapi dia bukan binatang tunggangan. Seladang yang besar itu, ia adalah binatang untuk kegunaan untuk dimakan. Ia bukan tunggangan. Tak pernah pula kita dengar ada tempat orang menaiki seladang. Kerana ada binatang ni Allah jadikan itu kuasa Allah, tuan-tuan. Ada binatang yang sekuat kuda, boleh dijinakkan. Ada binatang selembut rusa, kecil sikit daripada kuda, tapi tak boleh dijinakkan. Dan nanti kata tak sama macam unta, lembu yang boleh dijadikan binatang ternak, an'am dipanggil. Jadi ini merupakan empat jenis yang dipanggil sebagai thamaniyat azwaj, kerana ia pasang-pasang, jantan betina, unta jantan betina, lembu jantan betina, kerbau tu sama dengan lembu lah, tuan-tuan ya. Kambing jantan betina, kibash jantan betina. Jadi ini merupakan 8 pasang yang Allah sebut. Nanti ada kesempatan kita huraikan lebih lanjut dalam surah Al-An'am. Jadi ini antara nikmat kejadian yang Allah jadikan. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Allah menjadikan kamu dalam perut ibu kamu satu kejadian kepada yang lain, daripada nutfah jadi alaqah, jadi mudghah, gambaran cipta manusia daripada setitis mani, kemudian jadi segumpal darah, seketul daging, dan kemudian dibalut daging tulang dengan daging tersebut, jadilah dia manusia yang sempurna. Ini saintis-saintis di kalangan barat pun yang kagum pada apa yang dimanifestasikan oleh Quran, tanda syukur kepada Allah ini, sampai kalangan mereka seperti Dr. Maurice Bukai masuk Islam, yang menulis buku tentang Bible, Quran dan juga sains, mendapati terlalu banyak persamaan di antara apa yang Quran bawa dengan kajian discovery sains yang mungkin mustahil dia berlaku kebetulan, kata Dr. Maurice Bukai. Beliau masuk Islam, seorang saintis di Perancis, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi fasa penciptaan manusia ini melalui 3 lapisan. Kegelapan yang pertama, seorang anak itu berada dalam tulang sulbi bapaknya. Kegelapan yang kedua dalam rahim ibunya. Kegelapan yang ketiga dalam kegelapan perut ibunya. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua mengatakan yang dimaksudkan kat sini iaitulah kegelapan rahim, kegelapan perut dan kegelapan plasenta, iaitu dipanggil Ghisha al-Manbari, Kharbun, dan juga Ghisha al-Thaif. Maknanya pada muka surat ke-225 ni, kegelapan dimaksudkan kegelapan baby itu ketika berada dalam
perut ibunya, rahim, perut dan kegelapan plasenta. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, ini adalah satu nikmat yang Allah sorot, yang Allah seretkan kepada kita, supaya dalam hati kita melihat, dan itulah menunjukkan kepada ketersembunyian Allah, ditunjukkan dengan kejelasan segala fenomena yang kita perhatikan keliling kita, tuan-tuan, yang berlaku pada diri kita sendiri, sebagai contohnya kelahiran. Lalu Allah pun tanya di hujung ini, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun." Maksudnya kat sini, dia menjadikan kamu dalam perut ibu mulai kejadian demi kejadian dan 3 ke 8. Kemudian itulah Tuhan kamu, Tuhan memiliki kerajaan yang besar, tiada Tuhan selain dia. Mengapalah kamu dapat dipalingkan? Allah, soalan ini satu soalan mukjizat lah, tuan-tuan. Satu soalan yang hebat. Kalaulah saya buat contoh pada tuan-tuan, ya. Ada seorang bapa ni menyediakan segala kemudahan untuk si anak. Masa kecil nak belikan mainan, beli makanan yang terbaik, pakaian yang termahal, apalagi susu yang paling baik, tadika yang paling baik, masuk ke sekolah rendah, sekolah yang berbayar lagi, hantar ke sekolah swasta, bayar mahal-mahal, ada driver pergi hantar, pergi balik. Kemudian dah peringkat ke sekolah menengah, universiti, semua dibagi layanan tip-top, sempurna. Tiba-tiba bila anak itu lepas universiti, buat pilihan untuk meninggalkan bapaknya dan pilih cara hidupnya yang sesat. Si bapa ni menderita tak, tuan-tuan, agak-agak? Dan tak berhak ke dia untuk bertanya kepada anaknya, "Anakku, ayah bagi pada kau segala kemudahan, nak? Takkanlah jalan macam ni kau balas saya?" Macam ni lah Allah tanya kita, tuan-tuan. Ya Allah, indahnya ayat ni. Saya tak mampulah nak cerita, tuan-tuan, pada tuan-tuan. Betapa hebatnya ayat Allah ini kalau kita meneliti, memahami. Fana tusrafun, aku bagi kau segala nikmat ini, malam, siang, lautan, begitu begini, Quran aku hidangkan untuk kamu, turunkan untuk kamu. Kamu mesti pilih jalan tu. Bagaimana kamu berfikir, ya? Maka kalau kita kaitkan dengan kehidupan pada hari ini, tentulah seorang bapa wajar bertanya kepada anaknya, "Nak, ayah dah bagi kau terbaik, nak, takkan macam ni kau buat kat ayah, nak?" Maka tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, ayat ni sebab, tuan-tuan, kalau kita baca, layak tak untuk kita buat sesuatu yang tak kena kepada Allah, sedangkan rahmat Allah ni kepada kita terlalu banyak. Ya Allah minta kepada kita untuk mentaatinya saja, tuan-tuan, bersyukur padanya, bertakwa kepadanya. Bukan Allah minta benda yang kita tak mahu buat. Tapi kerana hati itu terlalu berkarat dengan kemaksiatan, maka sukar baginya untuk mendengar nidaul iman ni, tuan-tuan. Berat baginya, susah baginya. Bahasa di pundaknya, di belakang itu terpikul dengan beban yang sangat berat untuk melakukan kebaikan. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sebab para ulama hadis mengumpulkan hadis yang penting untuk kita faham. Itulah satu hadis yang mana Nabi SAW menceritakan kepada kita. Saya bacakan kepada tuan-tuan hadis ini, ya. Iaitulah, "Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahid ma naqasa zalika fi min mulki syai'a. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsah." Nah, Allah berfirman dalam hadis kursi yang Nabi beritahu kepada kita. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim daripada Abu Dzar radhiyallahu an. Ada dalam hadis 40 yang kalau kita baca, Imam Nawawi kumpulkan contohnya, ataupun Imam Ibn Rajab Hanbali. "Wahai manusia sekalian, kalau kamu ni semua berkumpul daripada yang awal sampai yang akhir, di kalangan kamu manusia dan di kalangan jin, kamu berkumpul untuk memudaratkan aku, sikit pun kemudaratan tak kena kepada aku. Dan kalau kamu semua berkumpul untuk memberi manfaat kepadaku, sikit pun manfaat tidak akan menambah kepada kerajaanku yang hebat ini. Kalaulah orang yang pertama sehinggalah yang terakhir itu berkumpul di satu tempat dan minta kepada aku untuk dia sempurnakan hajatnya, maka aku penuhi hajat itu, takkan kurangkan sedikit pun daripada khazanah aku yang hebat." Tuan-tuan, dan kalau semua kamu ini daripada zaman dulu sampai sekarang, kamu berkumpul menjadi orang yang paling jahat sekalipun, menentang aku, takkan kurangkan sedikit pun daripada kerajaan aku. Wahai hamba-hambaku, sebenarnya amalan-amalan kamu lah yang akan melayakkan kamu untuk dapat bahagian kamu di akhirat nanti.
Kamu ni ibarat orang menyimpan duit, kalau saya ibaratkan kepada tuan-tuan. Macam anak kita ambil peperiksaan kan, markahnya adalah setakat apa yang dia simpan dalam fikirannya, apa yang dia pelajari, apa yang dia ulang kaji. Macam kita simpan duit kat bank setiap hari, nanti bila hujung bulan ataupun bila kita nak buat sesuatu, duit kita cukup. Begitulah amalan kita yang kita simpan. Akhirat besok kita claim pahalanya di sisi Allah dalam bentuk kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, kerana itu yang kau buat di dunia dahulu. Kalau kau tak buat begitu, masakan kau nak dapat kebaikan daripada aku? Rahmat aku hanya datang bila kamu rajin beramal saleh. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, hadis ini kalau kita perhatikan, ini membuat penjelasan kepada kita bahawa apa yang kita buat ni sedikit pun tidak akan menambah kerajaan kekuasaan Allah SWT. Tidak akan beri apa-apa pulangan kepada Allah, ia untuk diri kita sendiri sebenarnya. Itu sebab di hujung ayat ni tuan-tuan, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidhatis sudur. Ketahuilah oleh kamu, jika kamu kafir, sungguhnya Allah tidak memerlukan kamu. Dan maka sungguhnya Allah tidak memerlukan kamu, dan dia tidak meridai kekafiran hambanya. Jika kamu bersyukur, syukur itu untuk diri kamu sendiri. Kamu tidak akan menambah apa nilai pun kepada Allah dengan kebaikan amal saleh yang kamu lakukan. Kemudian kepada Tuhanmu lah tempat kamu dikembalikan, lalu dikembalikan kepada kamu, diberitakan kepada kamu sekalian apa yang telah kamu lakukan. Sungguhnya dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, buah manis ibadah, hasil kelakuan kita di dunia ini untuk diri kita sendiri sebenarnya tuan-tuan. Macam kita pesan kat anak-anak kita, nak belajar sesungguh nak? Entah esok lusa dah mati, belajar sesungguh. Nanti kalau belajar sesungguh, kau jadi orang mulia, kau dapat universiti, kau dapat kerja yang baik. Kalau kau nak berniaga pun, dengan sebab kau ada sijil, orang hormat pada kau. Peluang yang ada ambil nak. Belajar itu ibadah. Maka itulah kebaikan yang kita buat, kita akan dapat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik, itu untuk diri kamu. Tapi kalau kamu buat sebaliknya, sebenarnya ia tidak akan beri apa-apa kesan pun kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang hati dikasihi Allah sekalian, di antara yang menjadi kebanggaan Islam, prinsip yang terbesar adalah tanggungjawab personal, wala taziru waziratun wizra ukhra. Apa yang kita buat, kita akan tanggung sendiri, kecuali kalau kita melakukan satu perkara yang diikuti orang kejahatannya. Contohnya semalam saya cerita pada tuan-tuan tentang Amr bin Luhai Al-Khuzai yang memulakan peribadatan berhala, bahawa segala dosa itu ditanggung olehnya. Nabi menyatakan, aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai ini adalah manusia celaka yang memasuki neraka dalam keadaan terburai, isi perutnya diheret dalam neraka itu, kerana dialah yang memulakan penyembahan berhala. Maka kita tak mahu jadi man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Kita tak mahu jadi orang yang membawa sunnah yang buruk, tradisi yang buruk diikuti orang. Dah lama satu bangsa itu tak melakukan perkara khurafat, perkara syirik. Tiba-tiba kita pergi wujudkan balik semula dengan alasan itu budaya kena dihidupkan. Macam ada setengah orang cuba nak menghidupkan balik semula mandi safar. Safar ni, bulan safar dikatakan bulan sial oleh setengah orang, membawa kesialan. Ini orang celaka ini. Orang ini menderita di akhirat. Jangan dia nak hidupkan apa-apa yang orang dah lama meninggalkannya. Maafkan saya tuan-tuan, bahasa orang Melaka ni kasar sikit. InsyaAllah pada jadi kebaikan. Maksudnya, jangan kita terlibat untuk melakukan keburukan yang diikuti orang, nanti kita akan dapat bahagiannya di akhirat. Tapi kalau kita membawa kepada seseorang kebaikan, menyarankan kepada seorang kebaikan, maka orang ikut, bagi kita pahala tidak kurang sedikit pun. Seperti kisah yang saya kemukakan pagi tadi dalam kuliah duha. Seorang pemuda berada di negara Eropah, di sebuah negara Eropah, belum dapat kerja, dia jual di luar masjid itu barang keperluan orang, tasbih, kopiah, minyak wangi, korma dan sebagainya. Masjid di Eropah ni, kita dapat lihat mereka sembahyang Jumaat pendek, 15 minit habis satu, kerana mereka tak boleh sembahyang melimpah-limpah sampai keluar, tak dibenarkan oleh pihak berkuasa tempatan di sana. Maka kadang-kadang sembahyang Jumaat itu sampai 5 kali tuan-tuan, 10 minit, 5 minit habis satu Jumaat, masuk Jumaat lain, untuk mengelakkan crowded melimpah-limpah keluar. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, akhirnya tiap-tiap kali sembahyang Jumaat dilakukan, imam buat pengumuman, masjid kita ni akan kita paksa keluar kalau kita tak mampu bayar sewanya dinaikkan sekarang oleh pemiliknya. Orang bukan Islam ini tak mahu kita duduk kat sini, naikkan sewa. Lalu pengumuman itu dibuat berulang-ulang kali. Budak muda yang datang dari Mesir ini berada di luar masjid dengan hatinya sebab. Akhirnya dia pun pergi jumpa dengan imam depan orang ramai. Dia kata, tuan imam, kenapalah orang kita ni tak nak bersedekah ya?
saya tak ada duit banyak tapi saya nak ajak orang bersedekah pada hari ni. Apalah salah kalau semua kita derma, kita beli je bangunan ni. Semangat dia cakap, tuan-tuan. Dia pun mulakan sedekah. Dia hantar jumlah wang yang dia kumpulkan, berapa sen sangat itu, letak depan imam. Nah, saya derma. Semangat dia, tuan-tuan ni. Akhirnya semua orang rasa terpukau dengan kelakuannya. Mereka pun semua berderma. 1 Jumaat, 2 Jumaat, 3 Jumaat, mungkin dalam masa sebulan terkumpullah sejumlah wang yang besar. Mereka boleh beli bangunan itu. Mereka pun belilah bangunan itu jadi Masjid Orang Islam. Saya tak ingat lah, tuan-tuan. Ini guru saya bercerita, Syekh Dr. Ratib Nabulisi, sama ada ini berlaku di Denmark ataupun Belgium. Maka akhirnya orang membeli bangunan itu, semua orang bersyukur. Tiba-tiba bila dah beli, budak muda ni datang jumpa Tuan Imam, saya belum dapat kerja lagi, saya jual tasbih lagi, tapi makcik saya panggil balik ke Mesir lah, teman dia pergi haji, musim haji akan datang ni. Saya tak pergi, rugi pula. Tapi saya nak pergi pun, saya baru nak start kerja kat sini. Imam ni kata, pergi dah haji nak, kau doa nanti kat sana, Allah bagi kau rezeki lebih baik, dan kau dapat teman makcik kau yang tak ada mahram tu. Dia pun pulang, tuan-tuan, ke Mesir. Pergilah dia buat haji pada tahun itu bersama dengan makciknya. Tuan tiba di Mekah, tiba wukuf yang disabdakan Nabi SAW itu, bahawa Allah bangga melihat hamba-hambanya wukuf dan dipenuhi segala hajat mereka, istighfar, doa mereka. Kita yang dekat Malaysia pun ikut fatwa para ulama, digalakkan untuk berdoa dan berpuasa pada hari itu. Kalau tak pergi haji, doa kita pun diperhatikan oleh Allah, insya-Allah, kerana umumnya lafaz dalam maksud hadis itu bahawa Allah menerima doa orang pada hari Arafah, termasuk yang tidak wukuf, kata para ulama. Maka tuan-tuan, budak muda yang telah pun mengajak orang berderma sebegitu rupa sampai toki daging, toki ayam, toki kapet, toki kereta yang ada bersama-sama di negara itu turut berderma sampai memungkinkan pihak masjid beli masjid itu, bangunan itu. Dia pergi menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah. Ketika orang semua sedang berdoa dan dia pun berdoa, bercucuran air matanya, tiba-tiba jatuh dia. Orang sangkakan pingsan, mati dia, tuan-tuan, pada hari itu. Dan sampailah berita sedih itu ke negara Eropah yang orang semua berderma dengan sebab cadangannya itu, semangatnya itu. Allahu Akbar. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Orang ni baik, semangatnya baik. Kerana terlalu semangat itu sampai dia tampil ke depan. Kadang-kadang kita jumpa orang seperti itu, tuan-tuan, kita jangan hina, tuan-tuan. Ada sekali-sekala orang seperti itu datang semangat dia, kenapa kita tak buat dia? Ilmu yang sebab kurang, tapi soalannya itu cukup challenging bagi kita. Orang ini nampaknya iman sedang muncak dalam dirinya. Maka matilah budak muda itu di Mekah, dan ia bukti Allah menerima kebaikannya, tuan-tuan. Itu sebab dalam hidup ni, tuan-tuan, jangan lupa amalkan doa ni selalu. Saya ijazah kepada tuan-tuan. Tiap-tiap hari kita baca, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kuliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Hadis ini riwayat kebanyakan ahli hadis dan rijalnya siqat, kata para ulama. Contohnya Imam Ahmad, ada dalam Sahih Ibn Hibban, ada dalam Hakim, ada dalam riwayat Darqutni, ada dalam riwayat Dailami dalam musnadnya. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Cuba tuan-tuan ikut saya baca. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perelokkanlah kesudahan hidup aku dan bagilah aku ganjaran atas segala ujian dalam hidup ini. Sakitnya, kurang duitnya, dianiaya orangnya, orang hutang tak bayarnya, segala benda ini akan dikonvertkan jadi nikmat di akhirat, tuan-tuan. Kata para ulama, min khizyid dunia berarti mahanati dunia, hawani dunia, zillati dunia. Kehinaan dunia ini ada berbagai bentuk, tuan-tuan. Penganiayaan orang kepada kita, berniaga, orang tipu, orang tak nak bayar hutang, orang bagi alasan itu, macam-macam penganiayaan berlaku kepada orang beriman. Tapi ini semua akan menjadi pahala untuk mereka di akhirat. Maka setakat itu yang boleh saya sampaikan pada malam ini, tuan-tuan. Moga Allah beri pada kita umur, kesempatan untuk melanjutkan lagi bicara pada surah yang Nabi cinta untuk baca ini. Saya mengharapkan dapat membaca pada ayat-ayat berikut, ayat ke-8 ni dan seterusnya pada malam esok. Ya, saya harap tuan-tuan dapatlah kongsi kuliah ini kepada sekalian sahabat andai, rakan taulan kita. Mudah-mudahan jadi sebab untuk orang dapat hidayah. Kita tak mampu nak berceramah, tapi kita panjangkan video-video yang baik. Bukan saya saja, ada ramai ustaz lain yang turut menyampaikan kuliah pada waktu PKP ini. Banyak mutiara padanya untuk kita amalkan, tuan-tuan.
Mudah-mudahan masyarakat kita jadi lebih baik. Cukuplah hari-hari perpecahan yang lalu, hari-hari fitnah yang lalu. Bahawa kita pada hari ini, peranan kita janganlah menimbulkan fitnah, tuan-tuan. Pemimpin itu sebagai contohnya tersalah cakap. Dia kata dia bercakap pada 500 negara. Dia bukan cakap 500 negara, dia kata 500 perwakilan negara. Apa yang tujuan kita pergi sebar-sebarkan? Apa buat kita menunjukkan keaiban, kekurangan orang Islam, tuan-tuan? Dia orang Islam macam kita. Patut kita mencari titik pertemuan pada hari-hari seperti ini, kerana negara kita menghadapi ujian yang besar. Maka hendaklah kita memikirkan tentang maslahah ammah, bukan maslahah khassah, bukan individu, maslahah ammah. Dalam Islam ni, idza ta'aradat maslahatani berjumpa dua maslahah, maka hendaklah kuddima maslahah ammah, didahulukan kepentingan orang ramai. Kepentingan orang ramai, tuan-tuan, keselamatan, kebaikan, pelajaran, ekonomi, nyawa orang, ini keutamaan sebenarnya. Maka perselisihan-perselisihan tu kita letak tepi dahulu. Walaupun ada kalangan kita beza pandangan politik, tak setuju dan sebagainya, tapi bukan masanya untuk kita balas sekarang. Masalahnya lebih besar yang perlu kita lihat, keselamatan, kebaikan untuk orang ramai. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita dengan kuliah pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih pada Syafiq Murad. Syafiq Murad dah bagi doa ni. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kuliah wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Terima kasih Syafiq Murad ya. Terima kasih sangat. Jadi perkongsian pada malam ni yang telah saya sampaikan, kisah sahabat yang ditanyakan siapakah sahabat yang letak depan rumah dia 80,000 dirham itu. Inilah dia, Khabbab bin Al-Arat, yang telah saya ceritakan, yang bila Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar suruh sahabat-sahabat yang pernah diseksa di zaman awalin as-sabiqin untuk membuka pakaian mereka, menunjukkan kesan-kesan di badan mereka. Ketika ditunjukkan badan Khabbab ini, menangis Sayyidina Umar. Inilah orang yang telah pun mengutamakan Islam lebih daripada diri sendiri, sanggup melakukan apa saja untuk Islam. Tapi kita pada hari ini, kebanyakan kita adalah Islam baka, lahir sebagai orang Islam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita tidak mengalami ujian yang hebat seperti para sahabat yang terdahulu. Mudah-mudahan Allah memberkati, beri pada kita kefahaman. Dan terima kasih kepada Zahazan Travel kerana menaja kuliah kita pada malam ni. Jangan lupa, kalau tuan-tuan minat untuk pergi musafir selepas musim ujian nanti, bolehlah musafir bersama dengan kami di Zahazan Travel ke mana saja destinasi dalam dunia. Kami membawa dengan pengisian, bukan setakat perjalanan hiburan, perjalanan penuh penghayatan dan penuh pengisian. Kita belajar tafsir Quran dalam perjalanan, tuan-tuan. InsyaAllah bagi tuan-tuan yang minat, nanti lepas musim nanti kita target untuk pergi ke Uzbekistan, melawat, menziarahi tempat Imam Bukhari dan tempat baju serta Quran yang kesan darah yang Sayyidina Osman dibunuh ada di sana. Jadi tuan-tuan ada kesempatan berikut bersama dalam perjalanan kami ke Uzbek, insya-Allah pada bulan 10 nanti. Tuan-tuan yang melaksanakan umrah pun, kami insya-Allah membawa perbezaan, kelainan dalam pengisian-pengisian. Dan balik nanti kita ada sukatan, follow up, kita ada after sales, after umrah punya services untuk mengkaji iman. Berapa kali pergi sembahyang berjemaah, masih kekal ke, apa masalah berlaku, boleh tak kita bantu untuk selesaikan. InsyaAllah kita ada sesi kaunseling dan bimbingan walaupun dah berakhir umrah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itulah kelainan yang cuba kita adakan di Zahazan Travel. Terima kasih tuan-tuan jadi follower kepada Zahazan Travel. InsyaAllah ada peluang nanti kita buat live di Zahazan Travel punya Facebook. Mungkin lusa ke, mungkin selepas nanti kita akan fikirkan waktu yang sesuai, tuan ya. Ada soalan apa-apa yang tuan-tuan nak tanyakan? Alhamdulillah, syukran Ustaz dari ilmunya dari Singapura. Terima kasih Cik Syamsiah, Asimah Ali. Syukran Ustaz. Saidah Saleh, terima kasih. Terima kasih kembali Zalia Ismail. Dalam salat hajat, doa yang paling baik dibaca masa sujud akhir selepas salam. Doa yang paling baik ialah doa Rasulullah, amalkan, iaitu daripada riwayat Muslim. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunkan dosa aku yang kecil, yang besar, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Allahumma fili dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ikut saya baca. Allahumma fili dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu
wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Doa ni saya dah pernah publish dalam Facebook sebelum ni. Boleh cari. Mari ikut sekali lagi baca. Nanti ada sahabat Syafiq boleh bantu tulis tangga. Allahumma ghafirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Pendek kan? Ya Allah, ampunkan dosaku yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Alaniyatahu wa sirrahu. Ini doa yang Nabi amalkan dalam sujud-sujud tahajud baginda. Saya minat, Ustaz, minat apa ni? Minat nak pergi musafir ke Uzbekistan. Nanti boleh tanya pada Zazan Travel, pada Ustaz Faiz. Doakan kami dapat ikut, insya-Allah, Ummu Ammar ya. Ya Abdullah, alhamdulillah, terima kasih atas pengkongsian malam ni. Tanya, kalau kita solat berjemaah dengan anak yang belum balik tapi telah memayis, dikira pahala berjemaah atau bagaimana? Ya. Dan dalam hadis mengatakan aqra'ukum li kitabillah, iaitulah yang paling faham pada kitabullah, yang paling baik bacaannya, layak menjadi imam. Walaupun anak itu belum balik. Ya. Walaupun dia belum balik, walaupun dia baru memayis, kalau bacaannya bagus, mengapa tidak? Maka dia boleh jadi imam dan kita dapat pahala berjemaah, insya-Allah. Nak ikut ke Uzbek Ustaz Mu'ji Sayuti, insya-Allah. Nanti tanya pada Zazan Travel, pada Ustaz Faiz. Masa umrah baca tafsir oleh Mutawif, segar hati. Baik, kita dalam perjalanan kita, kelainan yang kita offer adalah kita belajar tafsir dalam perjalanan ni, tuan-tuan. Tafsir Quran. Ada satu soalan, Ustaz, jin, syaitan dan iblis pada bulan Ramadan akan diikat dalam neraka. Adakah jin Islam pun akan diikat juga? Tidak, jin Islam tidak diikat. Dan menurut para ulama, maksud ikat ini adalah al-maradah. Al-maradah ni maknanya yang di kalangan yang jahat sahaja yang akan diikat, ditambak, dicampak ke dasar laut, dalam hutan dan sebagainya. Manakala yang biasa, yang tidak terlalu nakal dan jahat, itu dibebaskan. Itu sebab pada bulan puasa pun masih ada orang yang kena, contohnya kena histeria. Jin Islam tidak diikat pada bulan puasa. Jin Islam, jin yang diikat jin yang kafir, yang fasik, musa, yang paling jahat. Apakah cadangan amalan 24 jam sehari bulan puasa ni? Azrul, nanti saya sampaikan, insya-Allah. Man ista'jala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Siapa yang terpurapa perkara belum masanya, nanti tak dapat langsung. Nanti saya terangkan, insya-Allah, amalan 24 jam bulan Ramadan ni. Nanti saya masukkan. Nanti pembantu saya akan cuba listkan seperti yang kami buat di majalah solusi. Nanti kita akan muatkan di sini, insya-Allah. InsyaAllah nak pergi dalam travel. Terima kasih dapat jumpa Ustaz. Balik pantai, insyaAllah. InsyaAllah, Hamid. Hamid, nanti lepas musim kawalan pergerakan ni, kita buat satu ukhuwah di kita jumpa sesama, insyaAllah. InsyaAllah. Tolong share doa tadi. Doa mana ya? Doa yang kita belajar tadi, mati dengan kebaikan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Nanti kalau ada yang buat, tolong post balik semua. Saya akan highlightkan. Terima kasih pada yang rajin bantu saya buat doa ni. Allah saja yang balas jasa tuan-tuan. Doa tahajud saya masih belum muatkan lagi. Allah maafkan saya, lupa. Khabbab menegakkan dengan hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, jika dalam surah Az-Zumar Allah beritahu dah cipta pasangan untuk semua manusia, kenapa ada orang yang jodoh, yang tiada jodoh di dunia? Maksud pasangan yang dimaksudkan sini bukan pasangan kahwin, tapi pasangan laki dan perempuan. Allah jadikan laki dan perempuan. Kalau seseorang belum ada jodoh sampai kematiannya, dia baik sangkalah kepada Allah bahawa Allah dengan kuasanya, rahmatnya, pasti akan memberi kepadanya ganjaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kerana kesabarannya Allah beri ganjaran yang tidak terkira, terhitung banyaknya kepada orang yang bersabar dalam ujian, termasuk ujian tiada pasangan. Bukan setakat tak ada pasangan, ada orang berkahwin, pasangannya meninggal, berkahwin lagi, meninggal juga, berkahwin, meninggal juga pasangannya. Allah, bagai-bagai ujian yang berlaku dalam hidup ni. Jadi nak bersabar di atas ujian, ganjarannya besar. Mohon doa Ustaz untuk kami sebagai boleh ikut jemaah umrah dan travel, insya-Allah. Ummu Al-Fatih. Ni Syafiq Murad hantar. Terima kasih Syafiq Murad ya. Allah Syafiq Murad, Allah panjang umur awak dan kebaikan.
Allahumma fili dhanbi kullahu diqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Riwayat Muslim. Okey. Terima kasih Ustaz. Allah berkati Ustaz, berikan hidayah kepada saya dan mati, insya-Allah, amin. Baru saya tahu Ustaz orang Melaka, ya, saya orang Melaka. Tak nak tanya kalau niatkan pahala atas kad isteri dan anak-anak boleh tak? Memang digalakkan kita doakan untuk mereka. Dalam ayat ke-15 yang pernah saya kupaskan dahulu tentang sifat orang beriman ni, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa kita untuk anak isteri kita adalah tanda kita beriman kepada Allah. Juga kita buat satu kebaikan, niatkan untuk mereka pahala, insya-Allah akan disampaikan oleh Allah, dikira oleh Allah. If uzur mereka kita baca Al-Mulk, tengok handphone, sebab dah jadi amalan. Kalau kita ni hafizah Quran, dibenarkan. Kalau kita menghafaz surah-surah tertentu daripada Quran, dibenarkan. Tapi kalau kita tak hafaz, kita saja nak baca waktu haid, itu hukumnya haram. Ada dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, adab-adab pembaca Al-Quran. Macam mana istiqamah dalam satu amalan? Proses buat perubahan pada hari kita. Satu sekali nak buat perubahan jadi orang istiqamah, kena betulkan akidah kita. Kerana bila Nabi ditanyakan oleh seorang sahabat tentang katakan kepadaku satu pesan yang aku tak perlu tanya pada siapa pun, wahai Rasulullah, maka Rasulullah bersabda padanya, qul amantu billah thumma istaqim. Hendaklah kamu membetulkan iman kamu kepada Allah, kemudian istiqamah. Jadi para ulama berkata, asas kepada istiqamah ni akidah yang benar, tauhid yang betul. Mana bila kita yakin ada akhirat, yakin Allah, yakin segalanya, barulah kita dapat buat amalan dengan bersungguh. Nombor 2, hendaklah kita berusaha untuk menambah ilmu kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah olehmu tiada Tuhan melainkan Allah, dan mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Jadi para ulama mengatakan ilmu asas kepada istiqamah. Yang ketiga, berkawan dengan orang baik-baik. Yang keempat, makan benda-benda yang halal. Nombor 5, hendaklah kita berdoa kepada Allah. Contohnya doa yang selalu kita ungkapkan lepas sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, selalu bersyukur padamu, membaiki amal salihku tanpa henti-henti. Maknanya itu istiqamah. Ataupun doa-doa yang lain. Kalau Hasan Basri, beliau berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkau Tuhan kami, maka anugerahkan kepada kami istiqamah, wahai Tuhan. Itu antara cara istiqamah. Nanti kita bincang ayat pada surah Fussilat, dan juga ayat-ayat tentang istiqamah yang lain. Bagaimana istiqamah dalam satu amalan? Baik. Ustaz, kurma ajwa nak tanya pada siapa? Tanya pada Zahazan Travel. Zahazan Travel. Zahazan Travel, tolong highlightkan kat sini untuk dihubungi. Siapa yang berminat untuk dapatkan kurma ajwa yang kami import dari Madinah, boleh berhubung dengan Zahazan Travel yang menjadi penaja kepada kuliah kita pada malam ni. Boleh bagi doa Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ada dalam Facebook ni, cuba cari. Saya masukkan beberapa hari lalu. Allahumma rzuqni malan wa fi'alan fa innahu la yasluhu al-fi'al illa bil mal. Cari doa ni. Umrah Aqsa bila Ustaz? InsyaAllah pada bulan 10 kami ada perjalanan ke Masjid Aqsa, ke Baitul Maqdis. Kita tidak melakukan umrah dan perjalanan ke Baitul Maqdis sekaligus kerana ia amat memenatkan. Dalam pengalaman lalu, ia akan menyebabkan jemaah kepenatan yang amat sangat. Kerana satu hari saja berjalan di Baitul Maqdis itu lebih pada 10,000 langkah biasa. Jadi kalau selepas kita pergi Baitul Maqdis, pergi ke umrah, ia maka sukar bagi jemaah untuk taklum, untuk mengalami situasi itu. Jadi perjalanan Baitul Maqdis kita berasingan daripada perjalanan umrah, Baitul Maqdis, perjalanan berbeza. Kalau mulaan haid itu warna coklat dalam 2-3 hari, hari keempat baru warna merah, adakah masa coklat itu dikira haid juga? Ya, dikira sebagai haid. Kalau nak baca lebih lanjut, baca buku Darah Wanita oleh Profesor Anissa Abdul Ghani. Ada di Bukti Telaga Biru, boleh surf online. Buku tu nipis, kecil, tapi faedahnya besar. Bacalah buku Darah Wanita. Buku Darah Wanita yang ditulis oleh Profesor Dr. Anissa Abdul Ghani. Ustaz, ada trik Palestin ni, ada Baitul Maqdis bulan 11 insya-Allah.
Kalau kita baca doa lepas salat, kita salat qabliyah, salat fardu, kemudian salat ba'diyah, selepas itu baca doa. Mana lebih afdal? Yang afdalnya adalah selepas sembahyang maktubah. Dalam hadis mengatakan afdalu doa ba'dal maktubat, sebaik-baik doa adalah doa selepas sembahyang fardu. Itu sangat utama. Kalau mazhab Hambali, mereka baca doa sebelum bagi salam. Itu sebab kita pergi ke Mekah, orang Arab tidak berdoa kerana mereka dah baca doa sebelum bagi salam. Ini dikatakan oleh Syekh Dr. Ali Jum'ah, orang hebat alim dari Mesir itu. Maka mazhab Syafi'i kita baca doa lepas bagi salam. Kedua-duanya masuk dalam maksud hadis, iaitu selepas salat fardu, waktu mustajab doa. Dan kemudian lepas salat sunat, kita baca doa lagi sekali. Maknanya jangan berhenti berdoa. Setiap kali kita berdoa itu sebenarnya ia adalah peluang untuk dimakbulkan oleh Allah, seperti kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, "Idza ulhimtu du'a kanatil ijabatu ma'ahu." Kalau aku diilhamkan untuk berdoa di mana saja, dalam apa jua keadaan, aku yakin pintu kemakbulan sedang dibuka. Ini ya. Ustaz Faiz dah respon. Bagi siapa yang minat untuk dapatkan kurma ajwa, boleh hubungi beliau di nombor telefon ni 09 25 25 366. Boleh share doa Qais bin Sa'ad 2 hari lepas punya kuliah. Ada saya masukkan, cari dalam Facebook ni. Ada dalam Facebook ni, saya dah masukkan doa Qais bin Sa'ad. Ya Abdullah, ya Muhammad Syukri, ada trip ke Aceh, Indonesia? Ya, ada. Kami ada trip ke Aceh, Indonesia. Dan biasanya kita pergi ke sana, kita belajar surah Al-Mulk ataupun Al-Waqi'ah. Al-Mulk maknanya kerajaan yang hebat, kerajaan Allah, dan Allah mampu membinasakan apa saja. Dan kalau kita baca surah Al-Waqi'ah, cerita tentang akhirat, dahsyatnya kiamat itu berlaku. Ke tsunami yang berlaku di Aceh tu, kita nak inspirasikan bahawa sebahagian daripada satu juzuk kecil daripada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk menjadikan kiamat. Cadang amalan bulan puasa, nanti saya beritahu. Salat sunat duha 4 rakaat 1 salam, boleh ke? Ia dipanggil khilafu aula. Maknanya yang aulanya kita bagi 2 salam 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kalau buat 4 rakaat sekaligus, ada pendapat mengatakan ia tidak sah. Tapi yang sebenarnya, yang paling baik melakukan 2 salam 2 salam. Kalau salat berjemaah, anak-anak bermain semasa salat, adakah ibu bapa perlu niat imam ke? Anak-anak bermain semasa salat, ya, boleh niat untuk jadi imam walaupun anak-anak main di belakang. Mudah-mudahan Allah SWT mengira ini dalam konteks berjemaah juga. Anak-anak masih kecil, belum balik ya, mereka main kadang-kadang, jadi itu perkara biasa. Share amalan nanti saya masukkan insya-Allah. Jadi ada promosi daripada Zazan Travel. Terima kasih Zazan Travel kerana menaja program pada malam ni. Jadi bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan banyak video, boleh surf di bahagian YouTube Umrah Zazan. Ada banyak pengisian yang kami lakukan di luar negara, sama ada di Aceh, di Jordan, di Palestin, di Mekah, Madinah, di Balkan dan sebagainya. Ustaz, doa-doa diberikan dalam buku doa terbitan Telaga Biru ke? Ya, ada sebahagiannya dalam buku Telaga Biru, ada sebahagiannya saya ambil daripada buku ni. Contohnya Azkarul Azkar oleh Imam Nawawi, boleh dapatkan di Buktik Telaga Biru ya, beli online. Doa ni sangat banyak saya ambil dari sini. Dan begitu juga yang telah memiliki buku saya 101 doa daripada hadis sahih pun, kebanyakan doa yang saya anjurkan di sini ada di situ. Sebahagiannya tidak ada. Kopiah cantik Ustaz, terima kasih. Hadiah pada orang. Nanti tak pakai orang mengajuk pula, jadi kita pakailah hadiah orang. Ustaz, kurma ajwa nak beli macam mana? Hanif Din, tadi rujuk di atas ni ada Ustaz Faiz bagi nombor telefon ni. Di Umrah Zahazan ni. Mana Ustaz Faiz punya ni tadi? 09 25 25 366. Boleh WhatsApp hubungi 09 25 25 366, dapatkan kurma ajwa Madinah baik sebelum Ramadan kita insya-Allah. Baik, terima kasih tuan-tuan atas perlibatan tuan-tuan, doa tuan-tuan untuk kami. Terima kasih banyak. Kenal kami dalam doa tuan-tuan ya. Marilah kita mendatangkan doa kepada Allah Taala.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, bapa kami, guru-guru kami, adik-adik kami, anak-anak kami, pasangan kami, sekalian umat Islam yang hidup atau telah meninggal dunia, yang buat baik pada kami, yang buat salah pada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa ibu bapa kami yang banyak jasa mereka kepada kami, mendidik kami sejak kecil. Ya Allah, mengenalimu ya Allah. Sebab mereka lah kami datang ke dunia ini ya Allah, dengan izin-Mu wahai Tuhan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah, bantulah kami untuk istiqamah, bantulah kami untuk mengingati-Mu, bersyukur pada-Mu selalu, dan memperbaiki amal saleh kami tanpa henti-henti kepada-Mu wahai Tuhan. Sibukkan kami melakukan ketaatan hingga tiada masa untuk kami melakukan kemaksiatan pada-Mu wahai Tuhan. Ya Allah, ampunkan dosa pemimpin kami, guru-guru kami, para doktor, para nurse, para tentera, para polis, yang mereka ni berkhidmat sepagi, petang, siang, malam, tak mengira musim, tak mengira waktu, untuk menjaga kebaikan kami semua. Ya Allah, kurniakan keridhaan-Mu pada kami kepada mereka, kurniakan kebahagiaan kepada kami kepada mereka, kurniakan kekayaan kepada kami kepada mereka, kurniakan kecukupan kepada kami kepada mereka. Ya Allah, sehingga kami tak minta melainkan kepada-Mu sahaja. Ya Allah, Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah, kurniakan kami husnul khatimah dalam hidup kami ya Allah, dan beri kami ganjaran atas segala musibah, kekurangan yang berlaku dalam hidup ini ya Allah. Segalanya ada hikmah yang baik yang kami tak mampu untuk menyelaminya, melainkan dengan ilham daripada-Mu wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih tuan-tuan. Panjangkanlah, sharelah video ni kepada mana-mana grup yang ada, mudah-mudahan menjadi sebab untuk mereka dapat hidayah pada Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.